Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 5 menit akan datang, kita pakai waktu ini untuk menenangkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti kebaktian. Kita saat teduh dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru. Kalau ada yang baru pulang dari berlibur, jalan-jalan, saya akan membacakan beberapa warta untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama,
Pelayanan firman kita pada kebaktian pada hari ini dipimpin oleh Evangelis Raden Adi Ivanka. Kita biasa panggilnya Adi Ivanka. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menolong kita menghadapi perjalanan kita 1 tahun ke depan. Yang kedua, kita berdiri, mari kita mengucapkan ayat yang menjadi perenungan kita selama 1 minggu yang lalu, diambil dari Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan ini menjadi ayat perenungan kita selama 1 minggu ke depan dari 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari jemaat kita sama-sama akan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 弟兄姐妹，我们要进入我们的敬拜，我们一起唱诗。 Kita naikkan pujian mulia. 尊贵之王。 Bagi Yesus segala hormat
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督与你们同在。 与你们同在。 Silakan duduk. 请坐。 Nats pembuka yang memulai kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 今天早晨的经文记载约翰福音第1章12节这样说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。 Kita menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, menunjukkan anugerahnya yang besar, menunjukkan kasihnya yang ajaib. 我们得到他的权柄，然后我们做他的儿女，我们可得到奇妙的爱。 Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walau belum pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali.
Ya Tuhan, tak kala kami melihat balik ke tahun sebelumnya Tuhan, dari Januari sampai ke Desember, Tuhan banyak sekali hal yang telah terjadi. Banyak hal yang terjadi di luar daripada keinginan kami. Tapi ada satu yang pasti Tuhan, hal-hal yang terjadi itu semua ada Engkau di sana Tuhan. Engkau bersama dengan kami melaluinya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan menilik hati kami yang terdalam. Tuhan, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami, Tuhan berikan kami kepekaan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami memperbaiki diri kami, semakin serupa dengan Engkau, semakin melalui kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, setiap diri kami yang datang di hadapan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menaikkan puji-pujian, sehingga melalui tempat ini nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. 会众请站立。 Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. 修过kepada Allah，反在神面前认罪的，这是上帝的恩典信息，记在彼得前书第2章第9到10节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。这是上帝的恩典信息。 感谢上帝, anugerah-Mu mempesona. 我们来唱诗《Anugerah-Mu Mempersona》。 Sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya
bersyukur kepadamu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku Sekali lagi kita katakan, ku mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga di mata-Mu Tuhan. Kau membuatku berharga. Sekali lagi, Kau membuatku berharga di mata-Mu Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Silakan duduk, 请坐。 Mari kita satu di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat berkumpul di tempat ini. 我们在天上的父，我们要向您感恩，因为我们能够继续在一起。 Kami ingin bisa membuka hati kami dan pikiran kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. 我们要打开我们的心怀意念来接受你的话。 Biarlah melalui hamba-Mu yang terbatas ini firman itu bisa tersampaikan dengan baik. 求你使用你有限的仆人，让你的话能够传达给我们每一个人。 Kami siap untuk mendengar firman. 我们已经预备好心来领受神的话。 Amin. 阿门。 Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 18 dan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 今天讲到经文记载，约翰福音第1章第10节到第18节，我们单单用中文来读。约翰福音第1章第10节开始，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，反接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是接着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这是主耶稣基督的福音，反听了并存在心里的人有福了。哈利路亚。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 兄弟姐妹们，早安， Selamat tahun baru untuk kita semua. 新年快乐！ Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah hak menjadi anak-anak Allah. 今天讲到的主题是成为上帝儿女的权利。 Saya membuka dengan satu kisah. 我用一个故事来开始。 Robert Jermain Thomas, seorang misionaris Kristen asal Wales pada tahun 1866
membawa sebuah misi besar, yakni membawa Injil Yesus Kristus ke tanah Korea. Robert Jeremy Thomas 是一个英国人，他1866年，他是一个宣教士，他带着主耶稣的福音来到韩国。 Dan Korea pada masa itu dikenal sebagai kerajaan pertapa, sebuah negeri yang menutup diri dari dunia luar. 当时韩国是一个苦行的一个国家，是一个对外界封闭的一个国家。 Namun Thomas dengan keberanian luar biasa, dia belajar bahasa Korea dan membawa Alkitab untuk membagikan terang di tengah kegelapan itu. 然后这位 Thomas 呢，他非常的勇敢，带着很多的圣经带到韩国去。 Jadi menarik, Thomas ini membawa persediaan Alkitab berbahasa Mandarin dalam jumlah yang besar. 很有趣的，这个 Thomas 带着华文圣经、中文圣经是很多的带到韩国。 Kenapa? Karena pada masa itu belum ada Alkitab lengkap dalam bahasa Korea, sehingga Thomas membawa versi Mandarin yang lebih umum digunakan di wilayah Asia Timur, terutama di Cina. 因为当时韩国没有自己的圣经，所以他带着那个中文圣经。因为当时呢，在东亚这一带呢，大部分用的就是中文。 Tetapi saudara, perjalanannya berujung dengan tragis ketika kapalnya dikepung penjaga pantai Korea dan terbakar. 然后他的旅程非常的悲惨，因为他的船呢被那个韩国的军兵包围，然后把它烧掉。 Thomas kemudian dengan Alkitab di tangannya berenang menuju pantai, dan di sana di dalam detik-detik terakhir hidupnya dia menawarkan Alkitab kepada para tentara yang kemudian mengakhiri hidupnya. 然后这个 Thomas 他游泳游到海边，带着圣经，然后他把圣经分发给那边的人。 Memang sebuah akhir yang pahit, tetapi menjadi awal dari sesuatu yang besar. 虽然这个结束是一个很残忍、很悲惨的结束，可是是一个伟大事件的一个开始。 Benih yang ditanam oleh Thomas ini tidak sia-sia. Thomas 所撒下的种子没有土然， Alkitab yang dia tinggalkan dibawa, dibaca, bahkan kemudian mengubah hidup banyak keluarga di Korea. 他所发放的圣经呢，发给很多的韩国人，然后带来了很多福分给韩国人。 Bahkan ada satu kisah menceritakan bahwa Alkitab Robert yang awalnya dijadikan wallpaper rumah begitu ya, dipasang di rumah begitu, kemudian dibaca dan membawa penghuni rumah itu menjadi percaya. 是这一个故事呢，就是他把这个有的人把圣经呢，把它当做那个墙纸贴在墙上，然后那一家的人看到这圣经，然后信了耶稣。 Nah, sama seperti Robert Thomas pergi ke Korea dengan membawa pesan terang dan keselamatan, 同样的，好像 Thomas 他到韩国带了福音之光到了韩国， yang hanya untuk disalahartikan dan dibunuh, 他被人误解，然后被人杀了。 anak Allah datang ke dunia ini karena kasihnya yang besar terhadap dunia. 上帝的儿子来到这个世界，因为他莫大的爱，所以他来到世界上。 Oh, dunia tidak menerima dia, malah mencemooh dia dan menghukum mati dia di kayu salib. 世界不单单不接待他，世界讥笑他，甚至判他死刑，钉他在十字架上。 Saudara, Injil Yohanes 1 ayat 10 ini berkata, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. 约翰福音1章10节告诉我们说，他在世界，世界也是接着他造的，世界却不认识他。 Dunia yang dimaksud ini bukan hanya manusia secara fisik, tetapi juga kondisi hati manusia yang jahat dan memberontak. 这个世界并不是人的身体的意思，可是是一个悖逆、背叛的一个人的一个状况。
Saudara, dunia tidak mengenal Kristus paling tidak ada dua alasan. 世界不认识 Tidak mengenal Kristus karena dua alasan. 世界不认识基督，因为有两个原因， Yaitu rohani dan moral. 就是属灵跟道德。 Jadi secara rohani, dosa itu mematikan manusia, membuat mereka tidak mengenali Sang Juru Selamat. 在属灵上，这个罪致死了人。 Dan secara moral, manusia mencintai dosa lebih daripada terang. 在道德上，人爱罪胜过爱光。 Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 19, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. 好像3章19节，约翰福音说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。” Ironis memang, meskipun Yesus menyatakan dirinya dengan begitu jelas dan penuh kuasa, tapi dunia tidak mau percaya dan tidak mau mengikut dia. 很讽刺的，虽然耶稣很明明的用他的权利告诉他是谁，可是世界却不接待他。 Jadi saya membahasakan keadaan ini sebagai Kristus datang tapi tidak diketahui. 我把这个状况把它称为说，基督他来了，但却不被人所知道。 Atau malah lebih parah, jangan-jangan di zaman sekarang Kristus sudah diketahui, tetapi kita membiarkannya tidak dikenali. 可是说不定更严重的，基督现在已经被人所知道了，可是我们却让他使别人不认识他。 Saudara, dalam sebuah film, seorang mata-mata sering membagi uang dolar menjadi dua. 有一个电影这样演，有一个间谍呢，他把那个钞票美金呢，把它撕成2段。 Dia memegang yang satu, kemudian memberikan sobekan atau potongan yang lain kepada penerima pesan. 他拆成2段，一段他拿着，然后另外一段的他给那一个要接受他信息的人。 Sehingga ketika suatu saat pembawa pesan itu tiba dengan bagian yang lain, kedua potongan itu kemudian dipasangkan untuk membuktikan bahwa identitasnya sama. 然后带信息的人带给那一个对方的时候，他们把2部分的钞票呢，把它核对起来。 Nah saudara, ini mungkin sebuah ilustrasi yang sedikit bisa membantu kita bagaimana Allah mempersiapkan umatnya Israel untuk menyambut kedatangan Kristus. 这个描述要告诉我们说，上帝已经预备以色列人，让我们能够知道上帝的要来临。 Yesus itu datang sesuai nubuatan perjanjian lama seperti potongan uang kertas robek yang cocok dengan setengahnya. 耶稣按照预言呢，来到世界上，就好比这张钞票跟另外一部分呢能够核对起来。 Tapi masalahnya Israel ini seperti pembawa pesan yang tidak menerimanya. 可是问题是，以色列好像一种人呢，好像不能够接受。 Meskipun Yesus telah menunjukkan kasih, mujizat, dan kebenaran di mata mereka. 虽然上帝在他们主耶稣在他们眼中已经把他的权柄、他的真理彰显出来。 Bahkan di sebuah perumpamaan, Yesus menyebutkan dalam perumpamaan kebun anggur, Yesus menggambarkan pemberontakan dan kesombongan Israel yang menolak nabi-nabi dan bahkan anak Allah. 甚至在一个主耶稣的比喻的时候，他比喻作他好像有一个园，然后他有很多的先知来，他拒绝了，甚至上帝的儿子他也拒绝了。 Saudara, hal yang sama terjadi di hari ini. 同样，今天也发生了。 Banyak orang menolak Kristus karena mereka ingin meninggikan dan memuliakan diri mereka sendiri. 很多人拒绝了耶稣，因为他们要高抬自己。
bukan untuk tunduk kepada Tuhan. 并不是他要降服在神的面前。 Jadi kesombongan dan dosa membuat manusia itu lebih memilih untuk hidup tanpa Sang Juru Selamat. 骄傲与罪让人更加选择没有救主的一个生命。 Tapi berita baiknya saudara, 可是一个好消息， sekalipun dunia menolak Kristus, karyanya tidak gagal. 虽然世界拒绝了耶稣，可是他的工作并没有失败。 Seperti halnya cahaya pertama yang bersinar di Korea melalui kematian Robert Thomas, 就好比接着那个 Robert Thomas 的死，一缕的曙光正在照在韩国。 cahaya Kristus itu terus menyinari hati manusia. 基督的光仍然照在人的心中。 Alkitab yang dibawa Thomas mengubah hidup banyak orang di Korea dan menjadikan mereka anak-anak Allah. Thomas 所带的圣经，让很多韩国人改变了，成为上帝的儿女。 Saudara, mari kita perhatikan sungguh-sungguh dalam Yohanes 1 ayat 12 dari yang kita baca. 刚才我们所读的约翰福音第1章第12节， Dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。 Saudara, menjadi anak Allah itu adalah hak yang istimewa yang melampaui semua gelar duniawi. 成为上帝的儿女是一个特权，超过一切的头衔。 Karena iman kepada Kristus itu memberi kita hak untuk menjadi bagian dalam keluarga Allah. 因为我们相信基督是给我们一个权利，成为神家的一份子。 Jadi hak-hak ini mencakup beberapa hal dan paling tidak ada 3. 这个权利最少包括3样。 Saudara, yang pertama adalah kita mendapatkan kasih Allah Bapa. 第一，因为我们已经领受了父神的爱。 Allah adalah Bapa, ayah yang sejati yang penuh kasih dan belas kasihan. 上帝是一个父亲，是我们的天父，他是一个充满怜悯的神。 Mungkin beberapa orang bergumul dengan gagasan tentang Tuhan sebagai ayah, sebagai papa begitu, karena terkadang potret papa di dalam dunia bisa jadi tidak pengasih atau kasar atau sesuatu yang buruk. 可能有的人对这个天父是一个我们的父亲非常的挣扎，因为在世界上有时候有一些父亲并不是能够彰显爱的一个父亲。 Tapi ini berbeda dengan kasih Bapa kita. 可是我们的天父并不如此。 Kasih Bapa Tuhan kita itu kasih yang sejati, bagaikan ayah yang memeluk anak-anaknya yang dalam kesepian dan memastikan anak-anaknya itu merasa aman dan dicintai. 我们父神的爱是真正的爱，他好比一个父亲拥抱他在孤单的孩子，并确保他能够享受到一个安全感而被爱的感觉。 Ini yang pertama, kasih Allah Bapa. 这第一就是父神的爱。 Yang kedua, saudara, 第二， adalah pendisiplinan yang penuh kasih dari Allah. 上帝充满爱的管教。 Saudara, jangan salah bahwa disiplin Allah adalah tanda kasihnya untuk membawa kita kepada kekudusan. 上帝充满爱的管教是要把我们带到一个圣洁的一个程度。 Saudara, apakah benar seorang ayah akan mengasihi anaknya dengan cara membiarkan anaknya melakukan hal yang tidak baik? 是不是一个父亲，如果他真正的爱一个孩子，他会让那个孩子呢进入一个不好的状况？ Saya rasa tidak ada ayah yang pengasih yang kemudian lalai dalam menghukum dan mendidik
anak-anaknya. 我觉得一个真正有爱的父亲，他不可能忽略了好好的教育他的孩子。 Bagi kita mungkin kita tidak berpikir seperti ini, lebih baik tidak dihukum, lebih baik tidak dimarahi begitu ya. 对我们来说，可能我们觉得说这个孩子，我们不要指责他，不要骂他。 Tapi disiplin adalah tanda kasih kebapaan Allah. 可是管教呢，是表明上帝的爱。 Karena dikatakan di dalam Ibrani sebab Tuhan memberi didikan kepada orang yang dikasihinya 因为 Dan- 希伯来书说，上帝会管教他所爱的人。 dan ia menghajar setiap anak yang diterimanya. 他管教那一些属于他的孩子。 Saudara, mungkin Tuhan menghajar kita dan mendorong kita menuju ke kekudusan. 可能上帝要管教我们，把我们带入一个圣洁的一个状况。 Tapi itu semua karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. 这一切是因为我们是他所爱的孩子。 Saudara, kemudian yang ketiga, 然后第三， hak ini memberikan kita akses intim melalui doa, saudara. 这个权利就是透过祷告，带我们进入了一个跟神有一个亲密的关系。 Kita dapat mendekati Allah dengan penuh keberanian seperti Yesus yang sudah mengajarkan Bapa kami yang di surga. 我们能够接近上帝，我们很勇敢的接近他，好像主耶稣教导我们说，这样的祷告的时候，我们在天上的父。 Roma 5 ayat 2 berjanji bahwa jika kita telah dibenarkan oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk karena iman ke dalam kasih karunia Allah. 罗马书第5章，5:22罗马书5章22节，这边告诉我们说， Dan memang selalu menyenangkan, saudara, ketika seseorang yang sangat kita kagumi itu membawa kita di dalam hubungan yang dekat atau intim begitu. 如果有一个我们所敬佩的人，我们能够跟他有个亲密的关系，那个非常可喜的事情。 Akan tetapi hak istimewa seperti itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang sebagai anak-anak Allah. 可是这种权柄呢，比不上现在我们成为神儿女的那种权利。 Jadi Kristus itu memberikan kita akses langsung kepada Sang Bapa. Kita dapat berbicara dengan Bapa sebagaimana Kristus itu berbicara 所以基 dengan 督 Bapa. 他把我们带入一个状况，让我们跟父神有一个亲密的关系，就好像耶稣基督跟父神的关系一样。 Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. 所以耶稣怎么教导我们的祷告，就是说我们在天上的父。 Saudara, menjadi anak-anak Allah itu artinya kita dipanggil, saudara, untuk hidup berbeda. 成为上帝的儿女，上帝意思说，上帝要呼召我们与众不同。 Ada suatu kisah begitu ya, 有 cerita 一个故 rakyat 事，民间的故事。 bahwa Kaisar Napoleon itu pernah hampir terlempar dari kudanya saat membaca beberapa surat kabar. 拿破仑的国王，他在马上在看报纸的时候，他差一点从马上摔下来。 Sebenarnya saya juga heran ngapain dia baca koran di atas kuda begitu ya. 其实我也觉得奇怪，为什么他在马上还要看报纸呢？ Tapi kemudian ketika dia itu mau jatuh begitu, seorang kopral dari para grenadirnya atau prajurit khususnya itu kemudian melompat ke depan dan menangkap kendali kudanya. 可是当一刹那他快要摔下来的时候，有一个士兵呢，快快的跑进前去，把那个马的缰绳把他抓住。 Sehingga kemudian menyelamatkan sang kaisar dari cedera, saudara. 因此救了这一位国王，免了受伤害。 Lalu Napoleon ini menoleh kepadanya dan berkata, 然后这个拿破仑呢，望着他，然后说 "Terima kasih, Kapten." 他说谢谢你，队长。 Dan seketika prajurit itu kemudian berjalan menuju tenda markas. 然后这个士兵呢，马上就走到那个部队的一个帐篷。
Dan kemudian dia menuntut, meminta agar diberikan seragam perwira pengawal Napoleon. 然后他要求那边的人是给他一个军官的制服， Ibaratnya kalau tadi seperti polisi tiba-tiba jadi pengawal presiden begitu ya. 就好像这样好比以前是一个小小的警察，现在成为一个特务。 Lalu kemudian mungkin di situ ditanya begitu ya. Loh, nah, atas kewenangan siapa? 然后可能那边有人问他，哎，你跟我这样的要求是凭什么？ Tapi kemudian dijawab ini atas izin kaisar. 然后他回答说，这就是那个皇帝的授权的， Dan seragam pun diberikan. 然后就把制服发给他。 Nah saudara, demikian pula kita harus dengan berani menggunakan hak-hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. 同样的，我们也勇敢的使用我们成为上帝儿女的权柄、权利， Saudara, ini hal yang penting loh. 这非常的重要。 Mengklaim hak-hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah melalui kuasa Yesus Kristus. 我们接着基督的权柄来兑现我们的权利， Sehingga menjadi anak-anak Allah itu membuat kita berani mengambil komitmen perubahan. 所以成为上帝的儿女呢，是给我们有勇敢的心，要活在一个尾声上面， Bahkan perubahan yang radikal di dalam hidup kita. 甚至在我们的生命当中有一种很极端的改变。 Nah saudara, suatu kali saya ngobrol dengan istri saya. 有一次我跟我的太太谈话， Nah istri saya ini kan bekerja di lingkup learning and development begitu ya. Jadi ada sebuah metodologi atau alat ukur yang fungsinya adalah untuk mengukur loyalitas dari pelanggan atau customer. 然后我太太说的有一种工具呢，能够测试那个客户的一个忠诚力。 Namanya adalah NPS atau Net Promoter Score. 就是一种测试器。 Jadi dari NPS ini kemudian akan muncul skor, di mana skor ini didapatkan dengan menanyakan kepada pelanggan atau customer. 当我们访问我们的客户的时候，就会出现这个频率。 Yang ditanyakan adalah seberapa besar sih kemungkinan mereka, si customer itu, untuk merekomendasikan produk begitu atau layanan itu kepada orang lain. 问那个客户说：“你有多大的欲望把我们的产品介绍给别人呢？” Nah, dalam skala 1:10 ini kemudian dikelompokkan begitu ya orang-orang tersebut. 那然后把这些人呢，把它从1到10个阶段来评估。 Jadi pelanggan yang dikatakan sebagai promoter itu didapati di angka 9 sampai 10 yang ada senyumnya gitu ya. Gitu. 9 sampai 10 promoter. 如果我们的客户是归入那种发动者呢，他的那个程度是9到10。 Lalu kalau mereka mengisi angka 7 sampai 8 mereka dikatakan sebagai pasif. 如果7到8他们是一种被动者，被动的客户。 Dan angka 0 sampai 6 dikategorikan sebagai pengkritik. 0到6呢是把它归入一种批判者。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau kita menerapkan konsep ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, berapa skor kita? 如果我们把这种方式呢，把它归入我们成为神儿女的状况，我们大概是哪一个程度呢？ Apakah kita ini akan menjadi anak-anak Allah kategori pengkritik? 我们是否是被归纳成为yang 成为一被批判的神的儿女？ yang justru menghalangi orang lain untuk mengenal Kristus
melalui sikap dan perbuatan kita, 我们透过我们的行为、我们的态度拦阻别人来认识我们的神， atau kita menjadi anak-anak Allah yang pasif, 或者我们成为上帝儿女是一个被动的儿女， percaya tapi sekedar percaya, tidak memperlihatkan dampak iman kita di dalam hidup kita 我们 sehari-hari. 相信是相信，可是我们没有把我们的信心表现在我们的生活里面。 Atau kita mau menjadi ketiga, kita mau menjadi anak-anak Allah yang hidup menjadi promoter. 或者我们要成为第三的，就是成为一个发动的儿女。 Artinya kita promote, kita menjadi saksi Kristus. 意思说，我们要成为基督的见证。 Ada sukacita begitu dalam menunjukkan karakter anak-anak Allah. 成为神儿女的一个态度，我们是充满喜乐的。 Dan membagikan kasih serta keramahan di tengah-tengah dunia. 我们就分享在世界上分享上帝的爱， Jadi mari kita renungkan bersama 让我们一起来思想， seperti apa kita sebagai anak-anak 我 Allah. 们成为神的儿女是在处于哪一种状况呢？ Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan melaksanakan perjamuan kudus. 等会我们要一起进入圣餐， Kita diingatkan bahwa melalui iman, kita yang dahulu mati oleh dosa telah diangkat menjadi anak-anak Allah. 提醒我们，让我们记住以前我们在最终已经死了，现在我们已经成为上帝的儿女。 Maka dari itu, mari kita hidup dalam panggilan ini membawa kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. 所以，让我们在我们生活当中，我们被呼召要带领更多的人来归向主， Sebagai anak-anak terang di dunia yang gelap. 成为在黑暗世界中的一束光。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dalam segala kesulitan hidup yang kita bawa saat ini, 我相信我们每一个人都带着不同的困苦， you have done your second miles. 你已经走了第2里路。 Atau saya mau katakan kita itu sudah menyelesaikan extra mile kita, mil kedua kita. 或者我说，我们已经完成了我们的第2里路。 Saya percaya di dalam perjalanan dari tahun-tahun lalu sampai di tahun 2025 ini, kita semua sudah berupaya dan melakukan lebih dari yang diminta. 我觉得过去到现在，我们已经做了，我们已经全力以赴了。 Baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. 无论在家庭、在工作或者在服饰上面。 Jadi sekarang, let's continue doing another miles. 让我们现在继续走下去其他的 Mari 其 kita 他的米路， lanjutkan untuk menempuh beberapa mil lagi 让我们继续再走下，还有好几米路要走的， dengan semangat yang baru. 用新的毅力。 Kiranya di setiap langkah yang kita ambil, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup orang lain terberkati. 愿我们所做的一切，上帝得到荣耀，别人得到祝福。 Amin. 阿门。 Mari kita satu dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. 天父，我们要感谢你， Jadikan kami anak-anak-Mu 你让我们成为你的儿女， yang terus percaya bahwa apa yang ada di depan kami adalah ladang untuk membawa kabar baik. 我们相信我们前面要做的是要带领人来归向你。 Biarlah segala perselisihan yang ada di dalam hidup kami Kau damaikan di dalam nama-Mu. 如果在我们生命当中有很多的争论，愿神让我们能够和好。 Berilah kami keberanian untuk menyelesaikan setiap konflik yang kami miliki antar sesama. 如果主是给我们勇气，能够解决我们之间的矛盾， Dan kiranya Engkau terus beri kami kreativitas untuk menjadi anak-anak Allah yang terus bergerak di dalam dunia. 求你是给我们
创意，成为神的儿女，在这个世界上有很多的移动。 Kami serahkan diri kami ya Tuhan ke 我 dalam nama. 们把自己交托给你， Amin. 阿门。
Kelihatannya simple, tapi sebenarnya nggak gampang ya. 看起来很容易，其实是不简单。 Ketukan, kecepatan, nadanya, 每一个动作，每一个它的声音都是不一样的。 Bapak Ibu kita berdiri. 弟兄姐妹，请站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来众信徒一起宣告我们的信仰，使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多属下受难，被钉于十字架。 受死、埋葬、降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk. Kita masuk doa syafaat. 我们进入代祷。 Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa yang pertama ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja dapat bersekutu melayani Engkau ya Tuhan. Dan Engkau berikan ya Tuhan suatu pelayanan, rasa aman juga ya Tuhan, suatu kelekatan, kedamaian, dan kiranya ya Tuhan gereja-gereja di seluruh dunia termasuk gereja kami ini bisa menuangkan keramahan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya gereja ini memiliki pintu yang terbuka dan orang-orang yang menyambut dengan ramah bagi orang-orang yang mau masuk ke dalamnya. Tuhan, kiranya Engkau persatukan gereja-gereja di dunia. Kiranya gereja-gereja yang ada di Indonesia ini juga bisa hidup bertetangga dengan rukun dan kami bisa melayani dengan baik di tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan dan juga kesehatan bumi. Kami berdoa ya Tuhan kiranya sebagai anak-anak Allah kami mengingat bahwa kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk sesama kami dan juga untuk alam ciptaan-Mu. Kami ingin ya Tuhan, kami tidak hanya membawa di dalam doa, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku yang bisa membantu bumi kami ini untuk semakin baik. Kiranya kami bisa saling mengingatkan, saling menegur, dan juga kami memiliki niat untuk menjaga bumi kami. Memanfaatkan apa yang kami punya di sekeliling kami, tidak terlalu konsumtif terhadap apa yang hadir di depan kami ya Tuhan, dan kami bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Berdoa ya Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan bumi kami, lingkungan kami, juga kondisi di Jakarta juga ya Tuhan, sehingga menjadi tempat yang sehat bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia di tahun 2025 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah
Kami berdoa untuk orang-orang baru yang memegang kepentingan. Kami berdoa untuk segala keputusan-keputusan yang akan dibuat. Kiranya mereka mengingat ya Tuhan bahwa pemerintahan ini membawa sesuatu yang berdampak bagi rakyat. Kiranya mereka ingat bahwa ini sebuah mandat yang harus kembali kepada kesejahteraan rakyat. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang akan memimpin para pemerintah untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk rakyatnya. Tetapi kami juga berdoa untuk kami semua sebagai rakyat Indonesia. Kiranya kami juga memberikan dorongan yang positif bagi bangsa ini. Kami melihat sekeliling kami dan juga kami ingin ikut ambil bagian di sana. Memiliki jiwa patriot di dalam hidup kami, bangga terhadap negara kami, dan ikut serta di dalam segala kebaikan yang bisa kami lakukan bagi negeri kami. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan bagi jemaat kami di gereja ini yang sedang lemah tubuh, yang sakit, yang memintakan kesembuhan kepadamu ya Tuhan. Kiranya mau Engkau jamah ya Tuhan mereka. Kiranya Engkau mau berikan penghiburan, berikan secercah harapan bagi mereka, keluarga mereka yang selalu mendukung, menemani, merawat. Kiranya ada kekuatan lebih di sana. Kiranya Engkau nyata di dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu di dalam kondisi tersulit sekalipun Engkau ada dan Engkau tidak meninggalkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya kesembuhan ada untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami pribadi yang kami bawa ya Tuhan di hadapan-Mu. Mungkin dari kami ya Tuhan sedang bergumul tentang masalah relasi kami. Kami menantikan orang yang tepat atau di dalam relasi kami masih memiliki hal-hal yang perlu untuk dibereskan. Perlu untuk dilewati bersama. Juga mendoakan untuk orang-orang yang berdoa untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Kiranya Kau dengar ya Tuhan doa-doa mereka. Untuk orang-orang yang saat ini sedang kesulitan ya Tuhan di dalam perekonomian mereka. Engkau kuatkan, Engkau berikan harapan, Engkau berikan kemampuan untuk berjerih payah dengan suatu harapan bahwa ada suatu pekerjaan yang akan menghasilkan suatu buah yang baik ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya doa ini ya Tuhan menjadi suatu yang mengingatkan kami bahwa setiap doa yang kami mintakan kepadamu, ini semua adalah berkat yang kami selalu ingat bahwa hanya Engkau yang akan memberikan di saat yang tepat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuki liturgi persembahan. 我们要进入奉献。 Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. 凡以感谢献上为祭的，是荣耀我；那按这路而行的，我必使他得着我的救恩。 Sebelum kantong persembahan diedarkan, ntar ada persembahan, ntar ada majelis dan hamba Tuhan maju untuk memberikan persembahan dulu, setelah itu baru kantong diedarkan. 今天是主日第一个礼拜，在1月第一个礼拜，所以我们有承诺信心奉献。奉献袋还没有发出去之前，请知识和牧师者来先投入。 Kecaplah dan lihatlah. 我们来尝试。
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu pertama dan terkhusus di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan. Tuhan, kami juga membawa persembahan janji iman kami untuk persembahan misi. Tuhan, biarlah Engkau pakai, Engkau kumpulkan janji iman kami, persembahan misi kami untuk pelayanan misi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati setiap kami ya Tuhan, yang boleh terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengupdate persembahan janji iman kita untuk pelayanan misi. Saudara, per Januari 2025, saudara ya, jadi persembahan misi yang telah terkumpul sampai dengan 31 Desember ya tahun lalu 2024 adalah sejumlah 289.589.014 rupiah. Jadi saudara, ini persembahan iman kita yang boleh kita kumpulkan, yang kita akan pakai semuanya untuk pelayanan misi. Dan alokasi dana misi janji iman kita yang sudah digunakan saudara ya, sampai Desember 2024 kita baru sekali menggunakan, itu totalnya 36.695.000. Jadi saudara, ini yang telah kita gunakan untuk mendukung pelayanan misi penterjemahan Alkitab, mendukung pelayanan misionari penginjil Nathanael, serta juga mendukung sekolah daripada seorang mahasiswa, yaitu saudari Francisca, di dalam dia menempuh studi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi demikianlah update daripada persembahan misi kita. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan. Jemaat saya undang berdiri. 弟兄请站立， Kita akan masuki liturgi pengutusan. 我们进入差派。 Kita katakan melalui pujian percaya dan patuh. 让我们来唱诗，信靠与顺服。 Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Yao Jiang ni们的心仰望上帝，当成为基督的见证，赞美上帝。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今世直到永远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya. Silakan duduk. 请坐， Saat teduh, 默祷， kebaktian selesai. 我们的敬拜到此。